Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nur Huda, rakan-rakan sekalian, saya ingin membentangkan latar belakang kajian kami. Belakang ini, bahasa Melayu semakin dipinggirkan semenjak bahasa Inggeris dijadikan salah satu bahasa utama di negara ini. Ini memberi implikasi yang negatif kerana merosakkan identiti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Proses mentadbirkan bahasa Melayu dapat dilaksanakan jika semua masyarakat bersatu padu dan memanfaatkannya. Jadi kajian ini amat penting bagi kami untuk mengkaji peranan bahasa Melayu dari segi segala aspek dan mendedahkan keistimewaannya. Nilai sejarah perkembangan bahasa Melayu. Dengan adanya ilmu sejarah perkembangan bahasa Melayu, kami mempunyai jati diri yang lebih teguh. Dan kami sebagai warga Malaysia untuk mempertabatkan bahasa Melayu ke tahap lebih tinggi. Mahu mempertabatkan kalau bukan kita sendiri, iaitu orang Melayu sendiri dan rakyat Malaysia. Ramai berpendapat bahasa Melayu berasal dari Nusantara dengan beberapa bukti, iaitu penemuan kapak tua dan persamaan perkataan dengan masyarakat dari Asia Tengah. Bahasa Melayu juga dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Serta ia juga dikatakan berasal daripada dua gelombang dari Yunani, iaitu Proto dan Proto. Selain itu, bahasa Melayu diperkembangkan melalui 3 tahap, bermula dari bahasa Melayu kuno iaitu pengaruh Hindu dan Buddha. Seterusnya, bahasa klasik oleh orang Arab dan akhirnya bahasa moden guna sehingga kini. Antara keistimewaannya ialah bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Ia adalah lambang identiti negara yang boleh menyatu padukan seluruh kaum. Selain itu, bahasa Melayu bahasa yang mudah dipelajari dan difahami. Oleh sebab itu, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang dituturkan oleh semua pedagang. Dan bahasa Melayu kaya dengan perbendaharaan kata dan sastra kerana ia mempunyai nilai sejarah dan jiwa. Seperti mana yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, ia mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu digunakan dalam semua urusan-urusan rasmi negara. Kepentingan sejarah bahasa Melayu kepada umum. Masyarakat dapat mengetahui asal-usul bahasa Melayu itu. Dengan ini, mereka akan menghargai kewujudan bahasa. Selain itu, mempelajari dari sejarah lepas seperti apa yang diperjuangkan, dikekalkan dan dijadikan pelajaran. Inilah kerana fungsi sejarah dalam kehidupan sangat berkait rapat. Ia menyadarkan masyarakat hakikat sebenar peranan bahasa di mana betapa pentingnya untuk dimartabatkan. Peranan mempertabatkan pendidikan bahasa Melayu. NTNB ataupun Institusi Terjemahan Negara Malaysia Berhad perlulah mempergiat usaha dalam menterjemahkan rujukan sains, teknologi dan bahan ilmiah ke dalam bahasa Melayu dalam kegunaan masyarakat. Mereka perlu membanyakkan buku rujukan dalam bahasa Melayu. Ini kerana adalah bahasa Melayu adalah bahasa ilmu. Memang mahal harganya, tetapi manfaatnya juga sangat besar, iaitu kita memperkenalkan ilmu pengetahuan kita, kreativiti kita, kekayaan kita ke dunia luar. Kementerian Pelajaran Malaysia atau dikenal sebagai KPM barulah mengaplikasikan matlamat Inisiatif 108 di mana mentadbirkan pendidikan bahasa Melayu bagi tujuan meningkatkan kemahiran bahasa dan membentuk sasiah masyarakat. Mereka adalah generasi pewaris bahasa. Dalam program bijak bahasa Melayu ni, matlamat kita memang jelas, ringkas saja. Yang pertama sekali, kita nak pastikan anak-anak ini boleh menguasai kemahiran membaca dan juga menulis dalam bahasa Melayu. Seterusnya, ibu bapa perlu mendidik anak bertutur dalam bahasa Melayu sejak kecil lagi dengan mendapatkan kemahiran baca dan menulis. Anak-anak mudah menyerap ilmu. Subjek sejarah perlu diperkasakan terlebih dahulu di peringkat sekolah. Ini adalah kerana sejarah amat penting untuk mengukuhkan jati diri. Masyarakat akan bangga dengan identiti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dengan ini, mereka akan lebih berusaha untuk memartabatkannya. Selain itu, kerajaan perlu mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya dalam semua mata pelajaran yang diajar di semua sekolah, termasuklah sekolah vernacular dan universiti. Di samping itu, kita harus mempertahankan seperti mana yang dinyatakan
bahasa pengantar utama dari segi pendidikan, pembelajaran, kokurikulum dan peperiksaan. Media massa perlu memperbanyakkan program dan animasi yang menitik beratkan penggunaan bahasa baku di kaca TV dan tidak sama sekali mencampur adukkan dengan bahasa asing ataupun bahasa rojak. Selain itu, badan penerbitan boleh mempromosikan karya-karya sastra, karya science fiction ataupun fantasi yang boleh menarik minat golongan muda dan kita menjualnya di kedai buku tumpuan orang ramai. Seterusnya, menganjurkan program kesusasteraan terbuka untuk semua masyarakat seperti persembahan pantun dan lakonan pendek bertemakan perpaduan. Cabaran mempertabatkan pendidikan bahasa Melayu. Apabila kerajaan membenarkan dasar penggunaan bahasa Inggeris dengan lebih luas, gejala ini menjadikan mentabak bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tercabar. Kita boleh lihat adanya MUIS iaitu ujian bahasa Inggeris di mana semua pelajar diwajibkan mengambil untuk menyambung ijazah. Di sini masyarakat akan menganggap bahasa Inggeris lebih diutamakan. Kedua, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar berbagai teknik masih belum memuaskan, khususnya yang bukan penutur jati bahasa Melayu. Pada zaman sekarang, kebanyakan masyarakat kita lebih memperjuangkan bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda kerana menganggap bahasa Melayu bahasa yang mundur. Inilah salah satu sebab mengapa kita gagal untuk memperkasakan bahasa Melayu adalah kerana tentangan dari masyarakat atau bangsa kita sendiri. Kedua, apabila adab tidak lagi menjadi teras pada masyarakat kita. Kita boleh lihat di media sosial, masyarakat hilang adab dalam pergaulan, menggunakan bahasa rojak atau lebih teruk lagi menyalahgunakan perkataan itu. Jadi ini memberikan imej yang buruk pada bahasa Melayu. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, kita tahu bahawa kedudukan bahasa Melayu terjamin. Tetapi, dari segi penggunaannya, ia terletak di bahu kita. Jika kita tidak memulakan langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu ini, maka akan lenyaplah bahasa kita di telan zaman. Walaupun bahasa Inggeris mengambil alih peranan bahasa Melayu, kita mampu mengubahnya. Dengan ini, saya yakin bahawa bahasa Melayu mampu dimartabatkan ke tahap lebih tinggi.